Assalamualaikum. What's up guys? Waalaikumsalam. Ya, apa khabar dan selamat datang kepada viewers Hotel Comic Art Podcast. What's on the news? Ui. Okey, tak ada. Okey, jadi Dah hari ni kita 12,000 orang. 12,000 orang tengok. ini mesti penangan Sikom dan juga saudara Froggy Papa kita. Jadi hari ini kita akan orang kata bersama dengan Froggy Papa dan juga kita punya jemputan seorang lagi yang sedang berusaha untuk menerobos masuk. Tapi tak apa, kalau dia tak ada, kalau saudara Hafiz kita tak ada, kita akan bongkar, kita akan korek-korek lah rahsia tips-tips berkenaan tentang Sikom. Kita berborak. Kita borak dengan penonton nanti. Ya, kita buat macam video call je sekali kita. Okey, tak apa. Tapi sebelum memula, saya mewakili pihak Hotel Comic dan juga Sakoplas Advokas untuk mengucapkan salam Aidiladha, selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua, kepada Froggy Papa juga. Macam mana raya korban tahun ni? Ya, terima kasih. Oh, saya tak korban. Saya tak korban tadi. Ya, jangan macam tu. Tadi saya belum cocok. Oh, hari baru cocok tu dos ke berapa lah tu? Dos keempat. Patutlah muka macam dah banyak berubah dia punya pertama tadi. Dos keempat daripada Froggy Papa tu dia dah lebih ke arah ke rock macam tu Dia punya papa tu dah hilang, Froggy je tinggal. Okey, tak apa. Okey. Rasa kuat sikit lah. Rasa kuat. Ini efek ni sama dengan kita berada Alif Firdaus je efek dia kata lepas. Macam mana tahu ni? Dia rasanya korang mesti ada amalkan zikir yang sama ni. Lepas suntik tu makin kuat kan. Okey, jadi kepada yang bersama kita pada hari ni akhirnya ramai yang expect untuk kita bercakap tentang Sikom. Sekali lagi kita dah janjikan slot Sikom yang kedua. Dan sebabkan tarikh Sikom pun dah hampir sampai ke hujungnya, jadi kita akan bertanya dengan, sepatutnya kita akan bertanya dengan punya wakil juri lah, bekas juri. Tahun bila Froggy Papa juri? Tahu dah lama. Saya pun tak ingat. Ya. Banyak tahun dah. Sekali. 2017. Itu Sikom ke berapa 2017? Kedua. Oh, saya pun tak ingat lah. Sikom berapa? Tapi Rasanya lebih lah. Lepas tu ada jadi juri lagi? Tak, sekali je dia kasi. Lepas tu kena halau lah. Tak panggil dia apa? Maksudnya kualiti tu tak berapa. Okey, tak apa. Kita mana tukul aku ni. Ini bagusnya bila borak jauh-jauh ni. Saya tak boleh serang. Okey. Tak boleh buat apa kan? Tak apa. Boleh nanti. Kemudian kita ada jadualkan, sepatutnya kita ada jemput seorang lagi, iaitu saudara Hafiz yang sedang meningkat naik dengan nama dengan komik Wira Kera, merupakan bekas juara Sikom, dah pernah menjuarai. Jadi kalau sebenarnya kita pun nak tahu juga kan apa yang dia lakukan sampai juara. Mungkin dia ada bakal kemenyan ke, ada pengeras-pengeras dia ke, itu kita nak tahu juga kan. Tapi tak apa, kita sekarang ni dah ada kita punya master Froggy Papa, jadi kita nak bertanya dengan dia. Tapi sebelum kita pergi kepada topik tu, macam biasalah kita nak perkenalan. Mungkin ada di kalangan orang kata viewers langsung tidak berkenalan, tak kenal dengan kita punya saudara Farouz Amzaz ataupun Froggy Papa ni. Jadi boleh kenalkan diri dan yang penting ceritakan bila bermula melukis ke memang tak pernah melukis langsung. Macam itulah, maksudnya dari juri tu mesti mudah mungkin. Kita kan sedikit permulaan Froggy Papa dalam bidang industri komik ni. Silakan. Okey. Ikutkan saya mula start bekerja sebagai pelukis komik ni tahun 2001. So dah 20 tahun kan? 20 tahun dah. Masa tu saya muda lagi lah, remaja lagi. Di sebuah syarikat yang menerbitkan komik anak-anak sidik masa tu. Jadi daripada 2001 sampai ke 2005 sampai majalah tu dihentikan penerbitan dia lah. Kemudian saya bekerja di dalam bidang grafik selama 2 tahun lebih.
And then tahun 2009-2010 saya mula aktif dengan nama Plogi Papa ni. Sampailah sekarang di bawah syarikat Komik M lah. Lebih banyaknya Komik M, ada juga komik-komik lain yang daripada penerbit lain, tapi setakat ni yang paling banyak sekali saya berkarya di bawah Komik M. Rasanya dah lebih 12 buku lah dalam beberapa tajuk. Banyak. Ringkasnya. Boleh tanya sikit berkenaan tentang sebab ni bila dengar anak-anak sidik tu sekali dengan kita punya Tuan Nanzo kan, betul? Dia rasanya dia first generation punya team lah. Saya third gen lah kiranya. So saya tak sempat berjumpa dengan dia. Dia dah berhenti dulu lah. So team kita orang ni dah semua tak pernah jumpa dengan Tuan Nanzo tu. Jadi masa tu bahagian animasi ataupun bahagian komik? Memang komik. Sebab dia memang komik. Dia Dia animasi. Dia komik dengan animasi kan? Tu bangunan sama lah. Okay. Macam ada nak masuk ni? Bukan, itu mungkin itu ruangan biasanya dengan komen tu. Ruangan chat. Sama-sama. Maksudnya dekat situ bahagian komik lah. Memang melukis komik untuk sidik. Dia memang bahagian animasi bilik sebelah je. Tak jauh pun. So kita orang memang satu bumbung. Tapi saya di bawah komik lah. Sebab kalau kita ingat tu komik anak sidik tu dia pernah berubah kan. Kejap dia jadi superhero kan. Kemudian ada satu masa dia ada hidung ramai-ramai kan. Sebelum ni tak ada hidung kan, betul ada hidung. Dan saya masuk bahagian musim yang ketiga lah. Third generation dia dah ubah balik, muka jadi hidung yang titik 2 tu. Kita dah start dengar lah bunyi baby. Okey, selamat datang kita ucapkan kepada Tuan Hafiz kita. Boleh dengar ke Hafiz? Assalamualaikum. Salam tu lah. Boleh dengar? Faham. Okey. Kalau macam tu kita bagi Tuan Hafiz kita untuk perkenalkan diri dan ceritakan bila bermulanya Tuan Hafiz dengan dunia komik ni. Bila bermulanya melukis komik ni. Kenalkan diri sedikit. Okey, Assalamualaikum. Minta maaf kalau salah connection. Okey, saya ni kata baru tu tak jugalah. Saya mula berkecimpung tu dalam area tahun 2006. Macam tu saya mula masuk dekat Muay Production, main dalam department dulu selama 2015. Jadi saya jadi freelance lah kat situ lebih kurang 2 tahun. Lepas tu sebenarnya kena start pemasaran kot masa tu. Lepas tu saya berhenti. Kena stop lagi komik. Yang berhenti tu hampir setahun juga lah. Sampai tahun 2015 saya mula join Sikom. Yang kedua rasanya saya join Sikom. Dan bila mula terlibat balik dengan komik. Ada komik M lah. Okey, baik. Maksudnya untuk yang tak tahu, maknanya Tuan Hafiz kita ni walaupun waktu Sikom dia juara tu ramai macam baru macam ni hebatnya lukisan. Tapi sebenarnya beliau dah lama lagi menceburi bidang dunia komik ni daripada zaman Moy lagi. Daripada Moy Publication lagi bersama dengan geng-geng kartunis Ujang lah orang kata kan. Memang terbaik lah. Jadi kita boleh faham lah kenapa dia punya stroke dan lukisan dia yang level-level bukan walaupun kita baru kenal waktu tu tapi sebenarnya level-level otak juga kan. Jadi masa tu bukan Plogi Papa jadi juri dia masa beliau menang tu. Bukan. Ya? Tahun bila tu? 2016 berapa?
2015. 2015. Bukanlah 2017 tadi. 2015. Okey, selamat datang. Assalamualaikum. Selamat datang kepada rakan-rakan kita yang baru saja komennya baru-baru naik ni. Okey, terima kasih kerana komen nakal ya. Tak apa, kita bagi ruang mana yang ada sebab biasalah tu. Lain ni memang orang kata sekarang ni tengah PKP kan. Faham sangat tu. Jadi kita nak tanya lagi balik kepada kita punya saudara Pergi Papa, selain daripada komik orang kata terbit yang diterbitkan tadi kat Komik M kata banyak sampai 12 buku apa semua tu. Apa lagi orang kata projek lain yang dibuat sebab kata ada juga buat komik-komik di luar negara macam commission ke apa ke, boleh ceritakan sikit pengalaman berkomik di tempat lain tu macam mana tu? Kalau ikutkan banyak kerja saya buat sebenarnya. Saya boleh menulis, saya buat storyboard, saya ada buat character design semua. Jadi banyak lah. Tapi kalau yang tadi awak cakap tadi komik luar negara tu komik dekat webtoon lah. Saya buat dengan seorang jejaka di New York lah. So dia nak buat webtoon. So dia cari pelukis lah. So jadi saya dapat job tu lah untuk buat komik webtoon tu. Tajuk dia Don't Be a Hero. So kalau siapa nak baca bolehlah cari dekat webtoon. Cerita pasal 4 orang jejaka yang ada superpower. So ceritanya agak ganas jugalah. Lepas tu saya kurang promosi cerita tu. Oh, okey. 18 SG lah. 18 SG. Oh, tapi tak apa, mungkin yang dewasa-dewasa kat sini yang berminat nak tengok lukisan-lukisan ganas boleh cari dekat webtoon Don't Be a Hero. Maksudnya sekarang masih ongoing lah. Masih ongoing lagi. Oh. Baru episod ke-3 ke-4 gitulah. Okey, kita tak tahu saja habis kita tadi kata ada 10 tahun maksudnya 10 tahun terberhenti daripada berkomik. Maksudnya berhenti pada dunia berkomik. Apa sebenarnya profession yang dilakukan maksudnya dalam masa 10 tahun tu kan? Ke balik kampung ke apa ke, mungkin boleh ceritakan. Maksudnya kerja-kerja lain yang dibuat tu. Okey. Ada. Jadi sebenarnya tambah saya designer dengan buat t-shirt banyak t-shirt. Semua benda yang berkaitan dengan design macam side job saja lah. Okay, so dengan 10 tahun tu kan banyak kerja dekat design dan mabik ni picture yang cuma ada okay. Kita tak serius Jadi kenapa lepas Sikom tu kenapa macam datang balik semangat untuk berkomik sepenuhnya? Sampai sekarang ni dah ada siri yang dinanti-nantikan tu. Mana datang semangat tu tadi tu? Cuba boleh ceritakan sikit daripada mana datang orang kata nak berkomik balik tu? Okey. Alamak. Okeylah. Ini memang kena bayar tiket penuh ni. Jadi korang kena dapatkan VIP access untuk mengetahui pengalaman seterusnya. Okey. Kita tunggu Kita faham. sebab tadi pun dia hilang untuk dia masuk balik. Tapi tak apalah, mungkin kita boleh tanya Pergi Papua pula dalam pengalaman dia untuk menjadi juri tadi tu kan. Macam mana? Banyak ke penyertaan? 2017 tu ada banyak penyertaan ke macam mana?
Beratus dah saya. Masa 2017 tu dah beratus Tapi saya tak diperlukan untuk membaca semuanya lah, sebab saya diberi shortlist yang dah yang dia ditapis oleh editor Comic M. So jadi saya cuma perlu menilai dalam 20, 22 tu. Oh, 22. So, jadi macam 22 tu bergegar agak lah otak sebab nak memilih tu ke, ataupun ada cara-cara macam kriteria mungkin boleh kongsikan, maksudnya bukan rahsia lah, apa dia kriteria untuk okey nak pilih ni dia pilih apa bendanya yang dipilih yang dilihat lah, ya. Sebetulnya saya tak diberi apa-apa format untuk menilai, so jadi saya buat sendirilah format tu, sebab banyak komik ada banyak kan, so kita kena tengok dia punya nilai-nilai yang dah ada dalam komik tu lah. Tapi saya dah breakdown 10 aspek yang perlu ada dalam komik tu untuk dinilai lah. So yang kalau saya cakap sekarang, yang pertama sekali saya tengok idea dan konsep dia sendiri. So idea tu maksudnya macam mana original tak idea tu, ataupun di copy daripada komik-komik yang dah ada ke. So itu dia punya idea dan konsep. Kemudian cerita tu sendirilah, macam mana dia kembangkan idea tadi. Ketiga, lukisan sendiri, sama ada lukisan tu okey tak okey ataupun dia dah berpengalaman. Kemudian saya tengok juga dia punya yang keempat, karakter dia, macam mana dia design karakter yang dia nak sampaikan cerita dia tu kan. Kadang-kadang orang tu buat design karakter tak kena langsung dengan cerita yang dia buat tu. So itu yang penting lah, design karakter tu. Kemudian saya tengok dia punya ekspresi dan gerak karakter tu. Kadang-kadang karakter tu okey tapi dia tak bergerak kan, dia ke depan je. So saya tengok lagi. Kemudian saya masuk kepada yang keenam, plot cerita dia, macam mana dia buat cerita jadi menarik ataupun tidak lah. Kemudian baru saya tengok dia punya penyusunan panel, tu yang ketujuh. Orang panel ni pun membuat satu impact yang berpengaruh dalam sebuah komik kan. Panel tak cantik, panel tu kecil-kecil sangat pun tak boleh juga. Kemudian barulah saya tengok macam mana dia buat ending untuk cerita tu. Sebab kita tengok komik komik web sitcom ni dia terhad kepada 10 page je, betul tak? Jadi 10 page tu sebenarnya pendek nak sampaikan idea tu. So kalau dia terlalu bercerita sangat, tak sampai juga idea. Dan kalau tak cukup cerita pun, ending dia pun tak sampai. So saya tengok juga situ. And then yang ke-9, saya tengok apa message yang dia nak sampaikan. Message-nya jelas ataupun tidak, baik ataupun tidak. Baru akhirnya saya tengok apakah komik tu ada nilai komersial 10 kan. So kalau komik tu macam mana buat seronok tapi akhirnya mungkin daripada pengalaman saya rasa komik ni tak ramai yang suka. Tak ada yang penerbit mau komik-komik macam ni. Sebab Malaysia tak banyak kan, dia punya penerbit sikit je. So kalau komik dia yang bukan-bukan sikit, dah tak ada lah orang nak terbitkan. So nilai komersial pun terping juga. So itu yang 10 benda yang saya breakdown. Dan setiap satu tu saya beri 10 markah dan akhirnya dapatlah 100 markah. Tapi biasanya dapat dalam paling tinggi pun 80 lebih je. Tak ada yang dapat 100 lah. Oh, okey, baik. Oh, ini 10 ni memang penting lah. Siapa yang memang sekarang ni mungkin sedang nak berusaha untuk join sitcom ataupun masih lagi sedang melukis ataupun belum mula lagi, memang betul-betul last minute kan kalau belum mula langsung kan. Jadi boleh sempat membaiki ikut tips. Rasa macam ujung bulan je macam tu lah. Oh, seminggu lagi lah. Seminggu lebih lagi. Jadi memang berguna lah dan kita punya jemputan ni pun sampai situ je lah kita perlukan. Dah boleh makan nasi ke apa ke tak dia. Okey, jadi habis okey boleh dengar suara Ya, saya boleh dengar suara, cuma risau kau tak dengar suara saya. Ni dia boleh dengar cuma
Cuma tadi terputus sekejap. Sorry lah. Sebab kita pun sebab Dia risau apa, juga apa, sebab boleh? tak diam kan. kita nak sambung balik dekat soalan tadi berkenaan tentang pertama kali join Sikom tadi tu. Mana datang semangatnya dan macam mana dapat idea yang untuk join Sikom tadi tu. Silakan. Boleh kongsikan dengan rakan-rakan kita. Okay. Idea tu yang random sebenarnya. Boleh kan? Boleh. Okay. Saya belajar random and then tak ikut prosedur sangat macam okay, saya kenal dengan orang yang apa last minute. Okay, biasanya dia last minute lukis pun selalunya. Okay, dia Dia gurau yang kita betul. tu. Dia gurau Apa tu. dia? Cuma tadi menyelit soalan tu panjang, patut bagi balik. Bagi soalan pendek-pendek. Sebab unexpected tu tadi bila tadi tapi kita jadi kalau dia masuk kita suruh sambung balik. Jangan bergecan. Bincang. Apa tadi idea? Okey. betul Last saja. minute tadi. Okey, muncul lah. Idea last minute dengan lukis last minute tadi tu. Sambung. Okay. Dia belah balik lah. Okay, saya last minute ni memang selalu idea kes pun last minute. Selalunya last minute tu jadi. Okay, cuma biasalah agak kelam kabut sikit lah sebab idea tu biasa nak dapatnya lambat. Teruskan. Kalau kat komen ramai yang cakap terputus, risau juga lah. Tak apa. Nanti kalau yang butiran teruskan je. Sementara ada ni terus je. Okay. Maksudnya pengalaman pasal idea tu. pengalaman sendiri berkenaan tentang idea. Teruskan. Okay. Idea. Okay. Idea saya ada dua perkataan tu saya dapat daripada lagu. Jadi lagu yang saya dengar rasa macam setiap lagu sebenarnya ada cerita. Tu ada setengah lagu yang saya minat tu boleh timbulkan idea. Okay, so yang selain tu sebenarnya memang tu balik idea produk kesimpan di bersama. Tak benar. Satu kalau kata temanya saya keluarkan balik. Okey. Maksudnya dua cara tu lah. Okey. Okey. Untuk yang kalau kurang jelas saya kupas balik tadi ada daripada Tuan Hafizuddin tadi dia cakap dia kalau idea dengan Rukia last minute tu dia kata normal. Mungkin sebab tu lah kita diberikan oleh Komik M untuk dia bercakap tentang topik ni buat komik last minute. Kemudian satu lagi cara dia kata dia dapat dia kata dua penyertaan Sikom dia sebelum ni dia dapat daripada lagu. Sebab lagu ni untuk orang yang menghayati lah, selalunya ada cerita kan. Sebab saya pun kadang-kadang dapat idea pun macam tu juga. Kita dengar lagu, kita inspired tau. Kita macam terinspirasi daripada lagu yang kita dengar tu. Ini satulah lagu. Kadang-kadang kita tengok orang pun kita boleh terinspirasi. Dan dari situ datang cerita. Kemudian satu lagi tip yang memang saya pun pakai, iaitu kalau kita ada idea, bila-bila masa saja, kita simpan di dalam bank idea. Ini istilah yang digunakan lah kalau dalam penulisan pun, kita panggil bank idea. Sebab macam ni lah, dia macam ilham. Kadang-kadang kat kepala otak je. Dia tapi most of the time kita catat lah. Lebih elok lah sebab kita punya ingatan ni bukan bagus sangat kan. Bila dapat je idea apa-apa, catat tu. Walaupun kita mungkin tak ada perlu nak buat komik tu sekarang ke apa kan. Tapi mungkin tiba-tiba ada pula Sikom tahun depan ke bila ni memang kena ni. Boleh kita boleh gunakan. Jadi tak payah kita macam serabut-serabut kepala. Itu salah satunya cara tu episode kita ni macam mana last minute tu boleh ada idea. Mungkin
sebabkan dia korek balik bank-bank idea dia kan, idea-idea yang sebelum ni. Itu salah satu benda yang dia share tadi. Kalau anda yang tak dapat dengar lah. Terima kasih banyak Okey, sekarang kita nak tanya projek seterusnya selepas Wirakera ni. Maksudnya apa lagi projek yang sedang dibuat oleh Hafiz, Tuan Hafiz kita. Maksudnya selain daripada komik Wirakera. Hello? Bersama lagi dengan kita? Okey, nak kena saya terjadi maksudnya sekarang ni apa lagi projek selepas Wirakera yang pertama terbit tu, apa lagi projek yang sedang diusahakan? Projek komik yang sedang diusahakan. Okey, itu buat masa sekarang saya tak ada projek baru. Yang tengah progres sekarang ni Wirakera 2 dalam proses. Lagi tak siap buat komik lain. Okey, sekarang ni dah saya target dalam bulan 9 atau selewatnya bulan 10 dia boleh submit. Okey, so untuk next project masih tak idea tapi tak plan tu rasa yang nak terus sambung body tu je. Okey, baik. Ambul, Pogi jangan tinggalkan saya dah tinggal seorang ni. Alamak. Oh, ada lagi. Macam butuh sendiri. Apa ni, saya nak tanya tentang ada nampak tadi lukisan Pendekar Tangan Gorila tu, projek yang mana pula tu? Oh, okey. Itu ada review sikit-sikit, saya tak boleh ikut spoiler. Adalah saya punya itu sebenarnya untuk antologi. Antologi yang terbaru yang keluar ni rasanya tuan post itu macam teaser dekat FB. Okey, so itu dia kira tu kan. Banyak lagi dah ada orang yang termasuk dengan tuan punya OCD Syarul Syarul jadi itu jadi antologi ni ada Ultra Kalif versus Pendekar Tangan Gorila. Antologi ni berkait dengan Pendekar Tangan Gorila dengan Ultra Kalif, tapi masing-masing artis dan lain sebagainya. Antologi kan. Okey, maksudnya ini sesuatu selain daripada Wirakera 2, kita boleh menantikan juga komik antologi. Kalau ada yang menantikan apa ni? Komen dan markah oleh Tuan Prof. selaku juri Fikom 13. Tu ada orang yang bagi link. Mungkin yang nak tengok boleh tekan link ni. Super Sapi ni bukan komik. Nama komik. Itulah. Komik saya komen dekat dalam ni. Pelik juga dah. Macam mana dia boleh hidup dia dah ada nyawa sendiri ni. Jadi maksudnya kalau anda menantikan selain daripada Wirakera nanti boleh dapatkan Ultra Kalif versus PTG ataupun Pendekar Tangan Gorila. Dan ada ramai, antologi tu ada ramai, melibatkan ramai lagi. Ini adalah taktik Komik M untuk orang kata nak tunggu tuan punya OC tu buat komik penuh mungkin lambat, jadi dia nak masukkan dalam universe Komik M siap-siap. Ini marketing ni, pandai ni. Saya tahu ni. Ini jadi dia awal-awal dia kaut dulu, dia kelas dengan Ultra Kalif. Okey, ni sekali Komik M punya universe. Okey, tapi yang penting kita daripada situ kita dapatlah hasil-hasil daripada otak-otak kita kan. Dan kita nak pergi balik dengan kita punya pergi kat Papa ni tadi. Tadi saya tanya bila Encik Fauzi Papa nak sambung komik apa ni? Saya ni, Okey, boleh ceritakan kat ni Super Sapi ni komik berkenaan apa ni? Saya betul tak ingat dah. Jangan macam tu. Saya dulu jual kat sekolah ni komik Super Sapi ni. Patut royalty banyak tahun lepas.
Ini cerita pasal Sapi Sali masa sekolah rendah kan. Yang satu lagi Sapi Sapi yang buat satu tu, lagi yang dah sekolah menengah. Dah besar sikit lah. Tahayul sikit lah. Yang tu apa? Yang tu dah bangga. Jadi masih lagi unsur kartun ni. Jadi masih unsur kartun. Mana ni? Dah hilang dah api dah. Tak apa, dia akan muncul ya. Jadi kita jangan nak mengelak Mentang-mentang. Mentang-mentang tadi bagi soalan tadi. Okey. Jadi apa yang boleh dikongsikan daripada orang kata tadi, orang kata komik last minute. Tadi ada yang tanya. Orang kata ada risiko ke last minute ni, dia akan ada risiko, akan ada efek ke dari segi lukisan ke, idea ke. Mungkin ada pengalaman tengok komik, dia boleh tahu dah ini last minute ni. Maksudnya ada ke efek yang macam tu? Mestilah ada. Confirm lah ada kan. Benda last minute ni dia banyak buruk sebenarnya daripada baik dia kan. Yang baiknya kita rasa macam last minute kita rasa motivated kan. Tiba-tiba rasa macam banyak idea lah kan. Lepas tu rasa seronok. Dia dapat siapkan kerja dengan cepat. Dalam masa 2 hari siap 5 page. Kan? Hebat lah. Dia memang ada rasa perasaan tu. Tapi sebenarnya dia akan buat kita leka jugalah kan. Kita nampak macam kerja kita efficient kan. Tapi sebenarnya ada something yang kita mesti terlepas kan. Dia dah silap bila dah keluar, alamak tinggal ni, alamak tinggal tu. Kan? Dia mesti ada tersilap. Sebab dah nama pun kerja last minute kan. Tapi still teknik tu boleh digunakan. Malah saya pun kadang-kadang guna juga. Sekali-sekala boleh. Tapi kalau kita amalkan, dia dah tak jadi satu benda yang last minute, dia jadi satu benda yang biasa kita buat. Bila dah biasa benda buat, jadi dah jadi benda yang tak bagus lah, produk yang tak bagus lah. Sebab masa tu pendek sebab kita dah biasa buat pendek, bukannya kita terpaksa buat. So kalau bagi saya, kalau kita terlambat buat, mesti ada kesilapan. Tapi kalau kita nak sekali-sekala, boleh guna teknik tu, last minute tu. Sebab kalau kita tengok banyak juga idea-idea yang last minute yang kita buat selama ni menjadi kan. Rasa macam boleh buat. Tapi jangan kita biasakan. Kalau kita biasakan, dia akan jadi benda yang normal untuk kita. Macam saya ni, saya tak suka buat kerja yang last minute. Saya suka buat kerja langgar deadline. Biasanya deadline tu lebih. Itu sebab kami tak boleh terima tajuk yang langgar deadline tu. Sebab ini pertandingan. Kalau langgar deadline tu bagi disqualified. Tak boleh lah. Tak boleh langgar. Itu. Tapi maksudnya tadi, jejas kualiti kerja lah. Kualiti ialah maksudnya kalau dalam masa yang singkat kita kata kita boleh lukis bagus itu, mungkin masa yang panjang mungkin lagi bagus lagi. Dan kemudian itulah ada benda-benda yang terlepas pandang segi idea macam tu lah pula kan. Sebab kadang-kadang idea pun dia seketul gitu mungkin walaupun bagus kita rasa, tapi sebenarnya mungkin kalau kita develop elok-elok dengan tempoh yang orang kata yang ni, mungkin lagi bagus lagi. Dan kita boleh orang kata tackle sendiri idea tu kan. Kalau kita ambil dari konteks Sikom ni, komik dia 10 page je. Dia tak banyak. Jadi idea yang kita nak keluarkan pun tak banyak sebenarnya. Cuma kita mungkin perlukan sedikit masa untuk rangka cerita tu muat untuk 10 page. So cabaran dia bukan dekat idea, cabaran tu dekat 10 page tu sendiri. Ruang tu pendek, ruang tu sikit je. Kalau kita idea macam the best pun, kita tak boleh nak muatkan dalam 10 page tu. Itu yang gagal tu. So saya tak rasa idea ni susah sangat nak dibuat kalau last minute ke apa. Masalahnya 10 page tu. 10 page tu sangat pendek hanya. Kalau kita tak boleh touch kita punya pembaca dengan 10 surat tu, memang komik tu fail lah kiranya. Jadi maksudnya kalau saya boleh macam andaikan idea tu ada dalam air dalam satu jug, yang mana kita nak tuang kat dalam acuan 10 page tu, acuan tu yang mungkin kita tersalah, bila kita dah tuang, air tu akan membentuk jadi acuan yang kelang-kelang ribut tadi lah.
Maksudnya ID tu mungkin dah, oh ini sedap dah ni, air kelat Bandung kan, orang kata kan. Nak buat Ini mantik. Ya betul. Saya ngaji tinggi bang, saya ngaji universiti bang. Saya bukan bodoh-bodoh bang. Tak maksudnya, Saya tak cakap apa. Itu yang saya boleh garapkan lah maksudnya. Maksudnya kalau acuan kita agak-agak kita nak buat tu kan, nak ikut yang sedap rupa memandang tadi tu, maksudnya bukan masalah pada idea, masalahnya pada nak menjadikan 10 page tu cabaran dia. Sebab saya tengok dalam yang saya dapat yang dah terpilih tapi saya tengok juga dalam web Sikom yang tak shortlist. Dan masalah diorang sama je. Masalah diorang terlalu komik ni 10 page tapi diorang ambil masa untuk memperkenalkan karakter dah 3 page. Kan? Diorang punya karakter pula ada 10. Kan? Jadi dia punya cerita kat mana letak Dalah kat 2 page belakang tu je ceritanya. So tak muat nak sampaikan cerita tu. Tu dia hilang dah. Okey. Tak bukan hilang ni dia. Kip tunjukkan ni di laman Mat Comic antara komik-komik yang dihantar lah. Ni mungkin ini yang dah disubmit tu. Banyak juga dah banyak juga Oh ni yang Silent Hero. Okay. Beliau punya ni. Mungkin dia akan buka untuk yang Sikom 7. Untuk kali ni Sikom 7 ni dia punya preview 5 page saja. Jadi mungkin lah 5 page saja. Jadi mungkin kalau anda nak ada impact kepada preview tu, mungkin dalam page kelima tu bagi kriteria yang sangat-sangat menarik lah kan. Kan betul lah, macam sampai page kelima, wah apa ni contoh. Mungkin itu satu lah, tapi kalau rasa macam dah susun elok-elok mungkin tak perlulah. Kesian pula nak buat 5 page tu kan. Page yang kelima tu. Okey. Ni daripada Anis Zazali ni baru hantar ke ni? Internet pula loading kan. Ini antara alamak. Yang pesan dia? Ini pesan dia ni. Sunyi. Kita pun boleh diam pula kan. Bila dia sunyi tu kan. Betul. Macam movie pula kan. Tak ada bunyi pun. Sebenarnya tadi nak tanya pada kita punya Tuan Hafiz tu, tiba-tiba dia hilang pula kan. Dia pula yang sunyi. Nak tanya. Okey, alhamdulillah. Okey. Hello, Hafiz? Okey, tadi kan ada mention pasal idea nak dimuatkan dalam 10 page tu. Cabaran dia tu. Kalau macam Hafiz pula macam mana? Apa yang dibuat untuk orang kata mungkin ada benda yang dilakukan, tips ke apa benda yang dikongsi macam mana nak muatkan cerita dalam 10 page tu. Mungkin boleh kongsikan kepada rakan-rakan kita ni. Okey, ni saya ada baca komen dari Aspen Skyma. Lukis tanpa perancangan, ikut apa je dalam kepala, terus lukis tanpa thumbnail. Maksudnya saya tak pernah ada tanya. Itu kira macam ikut flow jiwa je lah ni. Saya ikut flow. Saya pernah lukis. Kita apa yang nanti dalam tu je. Tapi memang tak ada kesusahan ke untuk jadikan 10 page tu. Maksudnya kalau buat cara macam tu kan. So kalau kalau untuk kita yang komik solo yang panjang masalah kan. Kita boleh ikut. Tapi kalau untuk komik yang lebih agak 12 page, biasanya teknik macam tu kurang disarankan lah. Sebab tidak akan dapat dekat guna page lah. Masa tu macam selalunya kita akan sebut macam page tak cukup. Kita tak boleh balance sebab kita rasa macam sudah sampai biasanya bila kalau jadi balik untuk balancekan balik dia punya patutkan ada bagi sebab biasanya teruskan juga kita tu akan jadi kelang kabut masa dekat page last. Mula tu dapat okey, bila dekat belakang dia akan jadi kelang kabut sebab tak cukup page jadi semua dah sebab
Okey, so biasa kalau lukis macam tu selalunya saya lukis balik lah. Tapi sejak budak ni tanya okey je. Terus ikut flow and then sampai buka surat selalunya ngam. Okey, maksudnya kat situ lah cabaran cabaran tu real lah orang kata kan. Walaupun teknik tu memang orang kata ikut jiwa tu memang mengagumkan lah sebenarnya, tapi untuk pertandingan macam ni kan dah syarat dia 10 page perlu dirancang, maksudnya perlu dirancang jugalah untuk buat komik tu supaya tak perlu nak buat 2 kali ke ataupun tak perlu sumbatkan 2 page kat akhir ke. Jadi benda tu orang kata effective jugalah. Maksudnya untuk benda-benda yang macam kata 10 page ke berapa dirancang ni, dia perlu planning jugalah. Walaupun ya teknik tu siap dia kata saya kagum dengan teknik Hafiz ikut flow, harap terima sekali jadi anak murid. Dia macam kungfu pula tunjuk ajar. Okey, ada soalan daripada Hasbi. Tuan punya Gerila. Ya betul. Ada soalan ni. Soalan satu, punca buat komik last minute, adakah disebabkan mood, adakah disebabkan idea, adakah disebabkan masa? Kalau macam Hafiz, apa sebab buat komik last minute ni? Antara sebab-sebab ni ada ke reason yang termasuk kat dalam tu? Okey, sebab selalunya idea selalu dapat last minute. Akhirnya macam awal lagi apa lagi tahu ni Sikom ni selalunya dah boleh target dah. Dia mesti ada kan. So selalunya bawa kita ke last minute. Tapi sebenarnya memang tak disayangkan lah kalau ada idea seelok je mudahkan secepat mungkin. Sebab kita tak tahu masa kita sebab Sikom memang ada advance time. Tapi kalau dah terlambat kan kita rugi bila komik kita dah hampir siap tapi tak sempat lah submit. Jadi elok jangan ikut saya. Okay, jadi kalau kita dengar tadi maknanya antara reason menjawab soalan tadi puncanya idea. Kadang-kadang idea tu datang last minute. Dan yang kedua tu itu musuh terbesar lah dalam pada membuat kerja artwork ni orang kata kan. Musuh terbesar dia adalah bertangguh-tangguh tadi tu kan. Pencuri masa tu tadi tu. Sebab itu rasa macam itu dah terbiasa dengar lah. Nantilah lambat lagi. Tapi sebenarnya kan kalau kita tak sedar, bila kita bertangguh tu kita ada sedikit keangkuhan diri kita lah. Bila kita dah tahu tarikh tu bila kita perlu selesaikan kerja kita ke apa, tapi kita kata tak apalah nantilah sempat lagi. Sebenarnya kita angkuh sebab apa? Sebab kita tak tahu takdir hidup kita tu bukan kita yang tentukan. Jadi kalau kat ujung mana tahu kita tak sihat ke, kita tak tahu kan. Jadi bila kita kata boleh lah ni, macam kita nak cakap kita yang kontrol semuanya tau. Jadi kat situlah mungkin Tuhan nak tunjuk kadang-kadang kan. Nak tunjuk tiba-tiba kau demam, seminggu terakhir kau nak pulang ni kau demam. Time tu lah kita kata ya Allah kenapa lah aku tak buat hari tu, idea dah ada tak. Nampak tak? Selit sikit lah sebab berjambang kan. Jadi selit sikit lah ceramah. Jadi untuk soalan kedua tadi. Tak berhenti Untuk yang kedua, soalan kedua tadi. Kita tanya kepada kita punya masa yang dah lama lah, kita punya juri ni kan. Dia tanya berapa lama tempoh yang diberikan untuk siapkan karya sebelum deadline. Yang rajin langgar deadline ni, biasanya berapa lama tempoh kalau Comic M pun bagi masa untuk sebuah buku tu berapa lama? Mungkin boleh kongsikan ke? Tempoh yang diberikan dia terpulang pada penerbit lah kan. Kalau dia nak bagi seminggu lah. Kalau dia nak bagi sebulan lah. Biasanya kalau Comic M dia bagi sebulan kot sebelum deadline tu. Dia beritahu kepada semua pelukis sebulan lah. Biasalah yang sebulan tu mesti ada yang terbabas juga kan. Macam seorang kawan saya tu. Tak, maksudnya itu untuk antologi ke atau untuk sebuah buku? Kalau sebuah komik? Untuk sebuah buku. Kalau sebuah komik biasanya diberi kebebasan sikit lah kepada pelukis.
Kalau dia nak buat cepat, dia boleh buat cepat lah. Saya rasa yang paling cepat sekali dalam Comic M, Ben Wong kot. Berbulan sekali, 2-3 bulan sekali dah ada lah. Macam tak percaya dia beri kebebasan. Dia sebenarnya dia beri deadline, tapi sebabkan pelukis memang hantar lambat, dia pun macam hantarlah bila dah siap. Kalau antologi dia bagi deadline, tapi kalau komik solo biasanya dia tak ditekan lah. Dia bagi juga ada deadline tapi tak ni lah kot. Tak terlalu menekan lah. Ya, saya macam nampak selalu dia akan komen dekat Facebook. Ni komik ni bila nak buat, komik yang ni kedua bila nak buat. Itu dia macam gurau. menekan kat tu. Ini kalau orang tu dengar ni mesti dia macam, kau ajar kau ingat aku gurau ni selama ni. Dia tidur. Dia penat. Patutlah tak ada tau Okey, harap dapat menjawab soalan lah punca last minute dan juga tempoh deadline untuk biasa macam mana. Okey. Kalau anda sebut ada soalan, kita ada masa lagi untuk menjawab soalan-soalan daripada kita viewers. Kita pun ada, orang kata biasanya memang ada hadiah untuk soalan-soalan yang mantap dan juga orang kata kenyataan ataupun fakta statement jadi macam daripada Tuan Azman tadi kan. Dia punya lukis tanpa perancangan tu memang kena pula dengan kita punya Tuan Hafiz kita hari ni. Tapi sebelum tu saya nak tanyalah, kalau Tuan Hafiz masih masih dengar? Itu seperti lagi. Tak apa, memang kita kena check lah sebab kalau ikut daripada video tu memang dah stay kat situ frame dia. Check dulu tu. Okey. Video tak bergerak. Kalau boleh kongsikan, biasanya pelukis mesti ada idola melukisnya ataupun orang kata yang memberi kesan ke komik yang dibaca ke. Mungkin boleh kongsikan apa dia komik yang mempengaruhi dan juga mungkin ada pelukis-pelukis yang mempengaruhi lukisan Tuan Hafiz kita sampai ke hari ini. Silakan kongsikan. Okey, so kalau pasal idola tak banyak tapi sebenarnya idola boleh tak? Boleh. Okey. Silakan. Idola saya selalu berubah dan tak tetap, selalu macam lukisan dia best follow, lukisan dia best follow. Okey, tapi sekarang dah tak follow juga dah sebab semacam dah ada slot sendiri, so stop follow dan dia tunggu dekat slot sendiri lah sekarang. Dari segi idola ni nombor satu tu arwah baik. Okey, apa lagi? Banyak sebenarnya. Dia confuse juga kadang-kadang. Okey, kalau yang pengurusi sebenarnya banyak benda artis luar. Misalnya stroke bulan ni kan. Okey, so memang banyak rujuk dekat luar lah. Boda. So, Cikashio Bata. Saya pun tidak follow juga tulis yang dari Eropah macam Joel, Olivier Batin. Okey, banyaklah kita kasih minat. Okey, bagi bapa pun dia minat juga. Pernah follow juga slot tu. Pandai jaga hati. Bagus tu lah. Pandai bagus. Dia pulak pistol bila dia tu. Ingatkan dia tengah tunggu kan. Okey. Tak apa, nanti boleh akan kembali. Sian. Sebab sebelum dia hilang tu mungkin dia tengah bercakap tu tapi benda tu tak sampai kat kita. Tu kesian juga tu. Okey, tak apa. Ni ada soalan ni daripada Tuan Azman kita. Bagaimana Abang Faris mendidik otak dan fikiran di samping emosi? Emosi tu tengok tu apabila buat benda minit terakhir.
Mungkin ada apa yang nak diskusikan? Silakan. Macam mana nak mendidik otak? Otak macam Mendidik tu je. otak Okay. Pertamanya saya jarang buat kerja last minute ni. Biasanya saya cuba rancang lah. Kalau last minute sangat pun biasanya saya langgar deadline. Saya lebih suka untuk langgar deadline daripada saya last minute ni. Sebab last minute ni saya ada sedikit lah. Kalau tak settle bahagian tu tak boleh. So kalau saya tak siap kerja tu biasanya saya akan langgar deadline lah. Tapi saya jarang kali hantar kerja yang saya sendiri tak suka. So kalau nak tentang soalan ni, saya rasa bagusnya kita elakkan lah untuk didik otak kita untuk buat kerja last minute ni. Itu lagi bagus daripada kita melayan sangat kerja last minute ni. Jangan biasakan lah. Itu lagi bagus lah. Macam nasihat awal tadi lah, jangan dibiasakan lah sebab tak berapa bagus lah. Betul, jangan biasakan. Sesekali boleh. Sesekali kadang memang boleh jadi. Kerja memang jadi. Tapi itulah, bila kita selalu buat, dia akan jadi satu habit lah. Dan dia akan mempengaruhi punya kualiti kerja tu. Dan confirm kita tak akan upgrade dirinya. Jadi macam tu je, static je. Ini jadi, memang saya dah tengok daripada pelukis-pelukis lain lah. Yang OCD tu maksudnya maksudnya tak nak sempurna lukisan ke ataupun apa benda yang OCD-nya pada melukis tu? OCD saya ada satu prinsip juga boleh saya katakan. Macam dulu saya pernah cakap benda ni tapi saya tak ingat kat mana. Dulu bos saya pernah cakap, bekas bos saya dia pernah cakap setiap benda yang kita buat kita kena take ownership. Maksudnya bila kita buat sesuatu tu kita kena buat seolah-olah kerja tu kita punya walaupun kerja tu kita buat untuk orang lain. Supaya bila kita tengok kerja tu balik 10 tahun datang kita masih berbangga untuk cakap tu kerjaku. Jangan sampai kita buat kerja yang walaupun tu kerja kat company lain ke, kita dah malu cakap itu kerja aku tapi aku takkan mengaku tu kerja aku. Sebenarnya itu something wrong. You tak take ownership yang kerja you buat kerja tu sekadar untuk siap. So saya tak nak mengamalkan benda tu. So benda tu kalau kita biasanya kerja last minute tu akan ke arah tu lah. Kita buat kerja tu asal siap je nanti. Itu problemnya lah. Jadi kita dapat tahulah sedikit kan. Maksudnya ada kebaikan jugalah walaupun kata OCD ni orang kata dia pada mental kan, tapi sebenarnya itu kebaikan dia tadi tu. Maksudnya membuatkan pergi papa ni pun dia tak jadi macam suka untuk last minute sebab dia nak kerja tu elok dan dia boleh berbangga dengan kerja tu. Okey, ada soalan daripada KT Z ni, perlu tak buat jadual berkala untuk maksudnya untuk kalau saya nak buat lawak mungkin perlu tak buat jadual berkala unta, tapi bukan unta lah. Maksudnya untuk komik ni perlu tak jadual berkala. Jadi mungkin kita nak tanya pada Hafiz, ada ke buat jadual berkala? Okey, ada. Perlu betul lah. Soalan satu, perlu tak buat jadual berkala? Nak jawab yang tu dulu lah. Bukan jadual berkala unta lah. Maksudnya kalau Hafiz ada buat jadual ke untuk komik ni tadi tu? Ada jadual berkala ke untuk melukis? Yelah, lagi-lagi nak buat satu komik, satu buku kan. Sebenarnya dia bersama kita ke ni? Lain tanya je kan. Hello, Hafiz? Boleh lagi ya? Boleh, okey. Suara boleh dengar? Itu sebenarnya. Ya, okey. Okey, suara boleh lah. Ni ada soalan ni. Okey, saya tak tahu apa punya dekat sini. Mungkin masalah geografi kot. Nak kata tinggal kat dalam tak juga. Rasanya dia bergantung pada telco sebab saya pun perlu menggunakan telco yang lain untuk live stream. Telco yang biasa saya guna tu tak boleh pakai. Memang dia tidak akan stabil untuk live stream. Jadi boleh kita nak tanya soalan tak? Sekejap ada soalan yang banyak tapi soalan tentang jadual. Dia buat jadual tu untuk hasilkan komik. Maksudnya yelah sebab ada kerja hakiki kan. Jadi ada ke buat jadual untuk hasilkan komik? Ada masa-masanya ke? Okey. So jadual, okey saya
ni boleh seorang go to flow. Jadual tu ada juga lah sebab saya bekerja. And then satu hari saya ada jam untuk lukis. Pukul 10 sampai pukul 1 macam tu saya stop. So sehari 3 jam lebih kurang. Kadang pukul 12 dah ada suara. So sekarang 2 jam 3 jam saja saya lukis. So waktu lain tu kerja dan kerja lah. Okay. So waktu kerja tak banyak dalam sehari. Dan kadang-kadang jadual tu sangatlah cuma letak komitmen jugalah sebab komik solo dia tak macam mitologi yang ada deadline. Komik solo mostly Okay. Oh, alamak hilang lagi. Tapi kita tunggu sebentar untuk muncul. Kesian juga tu, dia bercakap tu, dia sebab dia punya interface tu kemungkinan tak hilang lagi tu. Sebab saya pernah mengalami juga kan, bercakap kita bagi soalan tapi rupanya orang dah tak dengar. Sebab ni memang sekarang ni memang kritikal jugalah. Kita perlukan 5G sebab tu kita suntik vaksin kan untuk upgrade 5G. Jadi harapnya lepas ni kita semua dah ada 5G kat dalam kita punya tangan ni, line pun okey lah kan. Okey. Muncul. Jadi okey. Saya pun lupa dah. Tapi maksudnya tadi tengah cakap tentang jadual tu ada. Cuma sebabkan bekerja kan, perlu ada time juga. Itu yang saya faham tadi lah. Maksudnya untuk orang yang bekerja. Setiap hari saya ada lebih kurang 3 jam untuk lukis. Itu saja. Jadi saya sekolah lukis Jadi yang saya nampak tu produktif lah maksudnya. Maksudnya itu produktif lah maksudnya. Setiap hari kena ada masa untuk lukis tu. Bagus. Hello? Berita telah nak cakap banyak. Dia macam terdiam. Okay, tak apa. Maksudnya tadi saya simpulkan terus lah. Maksudnya untuk orang yang bekerja macam Hafiz tadi, dia perlukan tetapkan masa tu. Walaupun mungkin dia lukis ikut flow, tapi dia letak juga masa untuk dia melukis. Tadi dia kata pukul 10 sampai pukul 1 ataupun kadang-kadang pukul 12 dah selesai. Ini pun kenapa dia produktif lah. Orang kata ini membantu untuk dia jadi produktif. Jadi sebab setiap hari pun dia allocate masa. Jadi macam tu nak tak nak dia akan lukis dengan cara baik lah. Kemudian ni ada soalan pula last minute ni, ada teman ke yang mengingatkan kerja? Ni pergi papa ada ke? Orang yang tukar ingatkan kalau tukar ingatkan kerja last minute ni ada ke? Kawan-kawan ke? Orang rumah ke minta tolong diingatkan ke? Mungkin ianya akan membantulah kalau kita bersama dalam satu komuniti yang aktif kan. Kalau kita buat kerja tu, saya tengok ramai juga yang buat komik Zain kan. Mereka sentiasa aktif dalam berkarya sama mereka. Jadi kat situ confirm lah mereka saling mengingati kan, kau dah siap belum kerja kan. Jadi itu main peranan yang penting lah. Jangan kita terlalu bersendiri di hujung kampung sana kan, seorang-seorang buat kerja. Itu pun nanti boring tak? So bila kita berkomuniti, kita bersama-sama kan, buat WhatsApp group ke apa, memang syok lah sikit, meriah sikit. So itu teman lah kalau nak teman kan. Tapi kalau bagi saya pada akhirnya seorang artis tu dia memerlukan satu benda digelar solitude. Dia kena bersendiri, seorang-seorang buat kerja. Sebab itu kerja kita bersendirian kan. Mungkin kalau kita ada bantulah kan. Tapi kita biasanya artis ni dia bekerja sendirian. Dan bersendirian ni biasanya dia lebih senang idea tu kan. Senang nak meluahkan apa yang ada dalam kepala kita. Dan berbanding kita buat kerja ramai-ramai dengan banyak sangat idea pun benda pening kepala tak. So
tengoklah kita perlukan juga teman, tapi dalam masa sama akhirnya kita akan buat kerja seorang-seorang enggak. So kena pandai jugalah kita bagikan masa tu. Tapi janganlah seorang diri. Kita tak seorang diri, ramai kot pelukis kat Malaysia ni. Lebih ramai daripada 10 tahun lepas kot. 10 tahun lepas dah ada komuniti macam ni. Ya. Kita dah ada grup macam KPK tu kan, antara tempat pengumpulan pelukis. Yang ada sekarang ni pun yang menjumpai pendekatan dengan gorila pun daripada situ juga pelukis-pelukis yang lain. Kemudian daripada Sikom sendiri pun dah menjadi komuniti jugalah pelukis-pelukis yang menyertai Sikom, mengenali mereka-mereka dari situ. Kan. Jadi mungkin bila bersama-sama tu, yelah saya pun dulu kalau macam buat novel pun sama jugalah, kawan-kawan penulis sama kan. Maksudnya sesama kita tanya, dah siap belum macam tu kan. Walaupun masing-masing pun belum siap, tapi biasalah bila kita tanya tu kita macam menggegarkan jugalah, macam daripada duduk tiba memang dah siap belum, macam ramak belum siap macam tu kan. Jadi bagus jugalah. Okey, soalan ketiga. Hafiz boleh dengar ke? Kita nak tanya soalan ketiga ni. Boleh dengar. Okey. Bagaimana hendak minimalkan gangguan kerja last minute? Kalau ada gangguan, boleh sharekan ada ke gangguan kalau buat kerja last minute ni? Lepas tu apa cara-cara untuk elak gangguan tadi tu, ada ke? Boleh kongsikan ni? Dia terhilang pula bila tu kongsi. Ni saja tu. Okey. Dah. Silakan. Okey. Kerja last minute, okey. Kalau tips yang paling popular untuk orang yang suka buat kerja, jangan buat kerja last minute. Nampak sama. Nasihatnya sama Mula dari awal, jangan buat kerja last minute. Sebab gangguan tu sebenarnya macam-macam. Kalau gangguan ni tahu mungkin sakit, idea stuck tengah jalan, mungkin terkejar masa sebab dah mungkin sekali deadline terlantar ataupun dia punya tempoh masa untuk satu penyertaan tu macam Sikom dah terlepas. So benda tu merugikan kita. Saya pun dah tak amal kerja sini walaupun dulu saya buat. Nasihat sama je. Tadi pun Faros pun Progi Papa pun cakap juga. Memang elakkan. Memang itu benda yang orang ramai buat lah. Tapi saya siapa-siapa pun semua pun akan minta kan. Ush. Segelar dia. Is? Okay, tak apa. jadi dia menjawab kesimpulan tip mengatasi sikap suka buat last minute ni, jangan last minute. Dua-dua kita punya kerebutan pun dah sebut lah tadi. Yang buat dan mereka pun tak suka. Dan yang pernah buat pun dah tak buat dah. Okay, juga soalan terakhir kita sebab kita pun ada lebih masa ni. Adakah kita boleh subkonkan kerja pada kawan-kawan untuk siapkan kerja? Ni siap ada subkon lagi ni. Ni mungkin dia siap tekong pengalaman. Pernah ke? Kalau macam pergi pergi Papa pernah ke? Ya? Ghost Inker Tak, maksudnya pernah ke? Ada selalunya ada ghost writer, tapi dia term ghost ni maksudnya kita gunakan satu perkhidmatan dan orang yang kita upah tu tidak mendapat kredit. Itu namanya ghost writer tu. Dia bukannya pembantu kita akan kredit dia. Tapi ghost ni kita tak kredit dia. Dia upah tapi takkan pension. Ya, betul. Rasanya ada je orang buat. Ada. Jadi dia tak melanggar apa-apa juga. Tak, rasanya sebab kita ikut persetujuan kita dengan orang tu lah. Kalau orang tu rasa okey lah, saya buat je kerja ni, saya nak duit je, okey je.
Kalau saya pun, kalau orang tu nak bayar saya okey je. Janji kerja tu saya dapat duit kan, okey lah. Lain lah kalau dia menipu kan, dia kau jadi pembantu aku, dan aku lukis, then tiba-tiba nama dia tak keluar, itu tak boleh lah kan. Tapi kesimpulannya tak ada masalah lah situ. Maksudnya benda ni deal antara, sebab dia kalau dari segi etika pun, bila dah pakai title ghost ni, maknanya memang dia akan di-ghostkan lah nama kita daripada ni. Tak nampak lah. Cuma mungkin orang yang membuat khidmat ni janganlah pula dia menjabik dada dengan langsung menolak, kata dia tak pakai. Boleh je sebenarnya. Boleh lah. Boleh je. Tak jadi masalah. Tengok, macam saya dulu pernah bekerja penerbit buku sekolah kan. Penerbit buku sekolah kadang-kadang dia orang tak bagi nama pun kita. Tapi dia orang of course berbangga dengan buku tu. Buku tu pun terjual berpuluh ribu kan, buku sekolah kan. Jadi tak ada masalah lah kalau dah deal macam tu, tak masalah. Cuma yang masalahnya mungkin kalau orang takut ini menipu. Kalau lain tak menipu kalau dia dah ada deal awal. Kalau kita menganiaya orang tu lain cerita lah. Kira daripada bidang profesional tu tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Cuma soalan terakhir, nampaknya walaupun tadi cakap soalan terakhir, ada soalan terakhir ni. Mana lagi risiko bagi kerja last minute yang individual atau yang ada team? Maksudnya kerja bagi last minute pada individu ataupun kepada yang team? Mana risiko? Sebab jawab ni, Hafiz jawab. Dia tanya bagi kerja ni. Okey. Silakan. Risau dah jawab. Apa dia tak dengar. Tak apa, jawab dia dulu. Okey, so saya tak pernah kerja team, so tak tahulah apa. Kalau yang selalunya dia lebih production. Last minute selalu dia jadi vendor. Orang-orang yang kerja sendiri macam yang solo ni yang itunya susah nak jadi. Tapi kalau dari risiko sama ada individual ataupun team, dua-dua sama. Risiko mungkin terlepas deadline atau tempoh production, jadi elakkan risiko tu. Maksudnya sama je lah kan. Sebab kalau dah last minute ni, individu ke team ke pun boleh terbabas lah kalau dah last minute. Saya rasa maksudnya kalau macam satu contohnya tim kecil macam penulis dan juga pelukis lah. Itu kalau salah dalam pertandingan kan. Kalau dua-dua pun last minute boleh terbabas juga kan. Contohnya saya penulis kan. Saya tak bagi lagi saya punya orang kata thumbnail apa semua ke skrip ke kepada pelukis. Lepas tu bagi dah last minute pelukis nak kejar masa. Jahanam juga tu. Lepas tu kalau yang dia buat individu pun, kalau dah memang orang tu saja je lengah-lengah kan, terbabas juga kat ujung-ujung, itu memang tak boleh elak lah. Kalau macam pengalaman Frogi pula, pernah ke ada jumpa kata delay pasal satu orang je. Pasal satu team ni, alamak sebab dia kita delay. Pernah lah masa saya kerja dengan sebuah company dulu. Dia ada dua situasi. Kalau seseorang tu lambat, dia buat kerja last minute, confirm dia akan buat the rest of the team marah kan. Bos pun marah. Kan? Dan kalau sebuah team tu sendiri yang lambat, satu team ni lambat buat kerja, dia mungkin boleh jadi satu benda baik. Macam saya sendiri pernah ada satu masa tu saya dan tim saya perlu siapkan satu kerja proposal untuk disampaikan esok dalam masa 24 jam, kurang dari 24 jam dan memerlukan kerja yang dalam seminggu punya kerja. So apa yang kita orang buat, kita orang stay back kat office, kita makan kopi, lepak ramai, buat kerja ramai, pun menjadi satu benda yang menarik juga. Dan akhirnya kita orang siapkan kerja tu esoknya, padahal task tu agak impossible juga sebenarnya. So situasi yang pertama, individu tu kalau dia buat hal, tim yang lagi satu
tim dia akan marah sebab tim dia dah bergerak ke depan. Dia masih ke belakang, so stuck kat dia. Satu lagi situasi yang okey, dia dengan tim tu semua lah cari lambat dan dia orang akan figure out benda ni dalam masa yang cepat. Kalau ada tim yang mempunyai sinergi macam tu, okey. Tapi kalau tim tu pun tak okey pun, tak ada juga. So, dia bergantung kepada tim yang orang bertanya ni tanyalah. Kalau tim dia tim yang okey, sebenarnya okey. Boleh buat tu benda yang impossible tu boleh dibuat. Tapi kalau dia dengan tim dia tak serasi, agak susah lah kan. Dia bergantung kepada kesefahaman satu tim juga. Betul. Bila dia dalam satu tim ni memang bergerak tu memang kena bergerak sekali. Itu sebabnya kalau efisien tu pun mungkin sebabkan biasa ada team leader, dia akan jagalah pacing setiap orang dekat dalam tim. Jadi itu mungkin kelebihan untuk berkumpulan tadi tu. Tapi kalau individu pula mungkin ada kelebihan untuk orang yang jenis okey aku tak payah nak tunggu orang lain, aku terus gerak aja. Misalnya orang yang laju kadang-kadang dia memang lagi suka untuk dia bersendiri dan dia boleh buat. Terima kasih host Abang FG. Nama FG dah macam OG ya. Dan Abang Hafiz anda Abang FG di FB live. Dengan jawapan-jawapan terbaik dan sampai alhamdulillah. Jadi saya dengan ini memilih lah soalan-soalan daripada KTZ ni. Saya pilih jadi pemenang kita untuk terima hadiah hari ni lah. Sebab di antara yang bagi soalan-soalan yang bagus. Sebab kita pun dah nak tutup dah ni. Sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih kepada viewers kita yang sudi untuk join kita bagi soalan apa semua. Dan saya doakan kepada orang kata yang nak join Sikop ni, semoga anda semua dapat submit. Tak ada yang rasa terlepas. Tak ada yang macam alamak tu tak boleh nak submit sebab terlepas deadline. Okey, jangan. Dan kita nak minta lah Hafiz mungkin ada pesan terakhir ke kepada mereka-mereka di luar sana. Mungkin boleh bagi pesanan kepada peserta-peserta, bakal peserta Sikom ke. Hello, Hafiz? Okey. Boleh. Okey. Untuk yang baru nak join atau pernah join 2-3 kali tapi belum pernah menang, jangan putus asa lagi. Kalau buat kerja last minute, saya memang tak saran. Kalau bagi mula awal dan boleh siap awal dan boleh buat satu cerita, kalau usaha boleh buat 2-3 cerita untuk satu penyertaan, rasa lebih bagus sebenarnya peluang untuk dapat benda. Okay. Tapi kalau tak menang, tak perlu dah ujian. So benda tu bisa ada menang kalah. Sengaja tu. Yelah tu saya gini. Kalau pesanan utama, jangan buat kerja last minute. Saya dah pernah buat dulu. Saya tak nak buat lagi dah. Dah pernah buat. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih sekali lagi kepada Hafiz. Sekali kalau antologi, kalau ada jemputan untuk antologi, insyaAllah saya yang terawal sebenarnya. Nampak tak? Hebat produktif tu antologi. Jadi kita nak capai level tu memang kena elok hantar last minute tu. Memang terbaik Okey, sekali lagi kami daripada pihak Kota Komik ingin ucapkan terima kasih kepada saudara Hafiz walaupun struggle masih lagi ikhtiar untuk bersama dengan kita bagi tips-tips berkongsi tentang pengalaman. Terima kasih banyak. Ni cakap siap-siap takut tiba-tiba dia hilang dulu kan. Jadi kalau ada salah silap saya minta maaf dan mohon ampun, mohon maaf kalau ada salah cakap ke. Terima kasih banyak. Okey, Progi Papa pula silakan ucapan pesanan kepada mereka-mereka semua yang nak jadi Sikom ni. Alright. Pada semua para peserta dan bakal peserta, saya ucapkan janganlah terlalu fikirkan sangat awak punya skill melukis tu. Dan sebab Sikom ni bukannya satu cabaran melukis, dia satu cabaran bentuk idea, cabaran komik. So kalau cerita tu best, insyaAllah boleh.
Kalau cerita tu kurang, jangan terlalu nak menekankan lukisan sangat kan. Sebab kalau dia kena seimbang lah, dan kalau tak seimbang pun at least cerita tu lebih penting. Lebih penting kat situ. Saya pun suka baca cerita yang best. Saya tak minat sangat pun nak tengok lukisan tu. Kalau cerita tu best, confirm lukisan tu kita boleh maafkan. So kepada para peserta, jangan takut, 10 hari lagi ni cukup. InsyaAllah boleh siap lah. Saya doakan. InsyaAllah. Jadi itu pesanan daripada kita. Ada bekas juara Sikom which is sekarang dah jadi pelukis tetap atau pelukis dekat Komik M, dan kita ada juga pelukis Komik M yang juga bekas juri Sikom. Jadi kalau anda dah ada dua pesanan daripada OG kita, AG kita ni, FG kita ni, FG. Jadi kalau anda tak ambil memang rugi lah. Boleh dengar balik daripada awal untuk yang terlepas, sebab awal tadi pun memang dah ada kongsikan apa dia kriteria yang diambil. Saya tak nak kongsi, anda boleh tengok balik. Dan kepada yang dah tengok balik pada awal ni, okey, baguslah yang dikongsikan apa dia yang paling utama. Macam tadi pun hujung-hujung dah beritahu dah. Bukan pada lukisan, tapi janganlah sampai tiba-tiba terus mula-mula page pertama komen lawa sampai mentang-mentang tak perlu lukisan, dua page kat air tu orang ready lah semua. Jangan macam tu. Kau mesti tak terfikir je kan. Saya tak terfikir. Maksudnya kualiti tu kena jaga juga, tapi maksudnya point dia pada cerita tadi tu, dan elakkan last minute. Itu pesanan terakhir. Dan terima kasih jika anda nak menghubungi ataupun nak nak tengok ataupun nak tahu lagi pasal Mat Komik, boleh buka laman web Mat Komik. Dan juga kalau anda belum follow Kota Komik, jangan lupa untuk follow Kota Komik, dan boleh follow kita punya Frogi Papa, kita punya artis kita, dan juga saudara Hafiz kita di Facebook. Dan boleh join grup-grup macam kami pelukis komik, tempat-tempat di mana berkumpulnya community pelukis komik. Jangan risau, publisher pun ada juga dalam tu. Kita ada penerbit indie juga dalam tu. Dan insyaAllah kita berjumpa di episod akhir Minggu Harapan. Ini episod ni kita masih lagi tergantung-gantung untuk mendapatkan kita punya jemputan. Yang paling utama tadi saya sebut awal tadi, saudara Alif Fidaus, orang yang paling, orang kata ini jemputan yang paling banyak pengalaman ni. Semua benda pun dia buat. Kalau orang-orang industri kita, Alif yang buat semua benda tu, yang wrestler tu, jadi orang kuat tu. Jadi memang kalau dia dengar hari ni, tolonglah bersama dengan kami sudi untuk menerima jemputan untuk minggu hadapan. Kalau dapat, kita ada perancangan kita, saudara Alif Fidaus ni dengan saudara Alif Pangah Alif. Dua-dua pun Alif versus Alif. Kalau itu perancangannya, kita akan bercakap tentang topik, orang kata lupa dah topik dia, tapi senang cerita komik international lah. Nak bercakap tentang terbitan international, sebab orang yang mengenali, yang follow saudara Alif ni pun tahulah dia buat komik bukan kat Malaysia kan. Dia diam-diam, dia tak beritahu. Tahu-tahu dia dah terbit banyak komik kat di luar sana. Macam tadi kan pun ada dekat New York lah, apalah benda. Jadi bersama lagi kita minggu depan pada waktu sama. Itu episod terakhir untuk season ini. Dan insyaAllah season depan pun kita ada perancangan untuk bersama dengan orang-orang industri lagi, orang-orang yang kita harap dapat membantu, memperkenalkan dan juga bersama-sama berkenalan dengan kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada jemputan kita. Tolong jangan log out dulu sebab kita ada kuih dekat pintu nanti. Kemudian dan terima kasih kepada viewers kita hari ini. Anda memang sampel. Jadi itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.